sebab dia tak dapat makanan. Itu proses-proses sains mudah bagi mengajar kanak-kanak untuk meramal dan membuat inference. So cikgu tadika perlu kreatif lah. Macam mana nak ajar kanak-kanak, macam mana nak buat, perlu kreatif. Perlu kreatif lah. Jangan malas untuk fikir macam mana nak buat. Jangan malas untuk cari solusi. Perlu kreatif. Saya nak tengok student saya masa praktikal nanti kreatif. Buat aktiviti kreatif. Saya tak suka mengajar, baca, mengira saja. Saya nak buat aktiviti-aktiviti yang kreatif. Kalau mengajar BBM, pastikan BBM yang kreatif. Aktiviti eksperimen akan memberi satu latihan yang tidak formal bagi menyediakan kanak-kanak dalam dunia awal sains. Antara contoh eksperimen yang sesuai pada tahap awal seperti campur warna, tadi saya dah sebut. Eksperimen tenggelam timbul, larut tidak larut, basah kering, serap dan sebagainya. Serap ni macam spang tu lah, span basuh pinggan. Menyerap air, tidak menyerap air. Dalam gambar tu contoh aktiviti timbul tenggelam. Itu antara contoh-contoh aktiviti eksperimen mudah lah yang boleh buat. Campur warna ni jadi warna ni, timbul tenggelam, bahan ni timbul, bahan ni tenggelam. Nampak tak? Larut, tidak larut, basah, kering. Ni semua aktiviti sains mudah. Okey, seterusnya experience, pengalaman. Guru boleh sentiasa mengamalkan pembelajaran secara aktiviti, hands on, nature walk, nature study, kaedah projek, supaya pengalaman yang diperolehi akan membantu kanak-kanak membina pemahaman konsep awal sains dan kemahiran berfikir. Pengalaman yang diperolehi oleh kanak memberi pengajaran makna untuk satu masa. Nature walk ni berjalan keluar, memerhati alam sekitar. Hands on, aktiviti yang dibuat, bukan mengajar secara teori saja, tapi terus buat praktik. Contohnya hari ni kita mengajar sains tentang warna. Jadi kita buat terus hand on, campur warna tu, campur warna ni jadi warna apa. Hands on. Nature study, kaedah-kaedah projek, cara nak buat tu kita ajar. Mula-mula ambil warna ni, letak kat sini. Lepas tu ambil warna ni, letak kat sini, kacau-kacau-kacau. Jadi campuran warna. Gitu. Ni dia nak ajar timbul tenggelam lah ni. Dalam besen merah tu, bahan-bahan, barang-barang. Dalam besen putih tu, dan bekas putih tu, air. Ni dia cek apa ni dalam botol tu? Cek binatang. Serangga. Tengok. Pegang tangan tak boleh, takut kena gigit ke, takut ada kotoran-kotoran. Dalam botol. Cikgu tangkap dalam botol, bawa. Tengok kakinya macam mana, mata lalat tu macam mana, mata serangga tu macam mana, sayapnya macam mana. Eksperimen tu, pengalaman tu. Sebab kita tak pernah tahu ada berapa belang pada kaki nyamuk Aedes. Siapa pernah cek? Tak pernah kan? So masa ni lah kita ajar kanak-kanak supaya menarik dan dia akan berminat untuk mengajar. Tengok semua muka excited tu kan dan gambar tu. Contoh aktiviti konsep 3E. Nature walk. Lawatan ke mana? Pusat sains. Zoo. Boleh juga zoo sebab dalam tu kita boleh tengok pelbagai binatang kan. Aktiviti manipulasi bahan, iaitu gunakan bahan dengan pelbagai. Main buih sabun, tu pun boleh buat eksperimen. Kalau letak sabun banyak kurang air, buih besar ke tak besar. Kalau letak gelatin, buih tu boleh jadi besar mana, pecah ke tak pecah, mudah pecah ke susah. Jadi tugasan untuk awak ialah buat satu aktiviti buih sabun. Awak pernah tengok kan tepi pantai orang main sabun yang besar tu, belon yang besar tu, daripada buih sabun tu dia boleh jadi besar belon tu. Awak pernah tengok kan? Jadi
Saya nak awak buat satu aktiviti, main buih sabun, buat belon tu, guna buih sabun tu. Saya nak belon sabun tu jadi besar, macam tepi pantai. Letak dalam talam, angkat, kena udara, jadi besar belon tu dan tak pecah. Baik, saya nak awak buat aktiviti tu sebagai tugasan. Dan saya nak awak senaraikan. Awak kena try and error ni, buat eksperimen ni. Kena study, buat eksperimen. Dan saya nak awak senaraikan bahan-bahan yang diguna untuk buat belon sabun besar tu. Catatkan secara jelas kapasiti penggunaan bahan. Contohnya, kalau awak guna gelatin 1 sudu, belon tu jadi macam mana? Kalau awak guna sabun 1 sudu, gelatin 1 sudu, air 1 sudu, contohlah ni, belon tu jadi besar mana? Saya nak awak try and error, try sehinggalah dapat satu keputusan yang jelas. Okey, kalau nak buat belon besar pokok balok contohnya, besar kata kancil, belon tu, saiz belon tu, kita mesti letak gelatin 3 sudu, air 4 sudu, sabun 5 sudu. Baru dia akan jadi besar macam kata kancil. Saya nak selepas awak buat kajian itu, saya nak satu data, satu bahan-bahan yang jelas. Maknanya kalau saya ambil bahan yang awak tulis tu, dengan sukatan-sukatan bahan yang awak buat tu, yang awak tulis tu, saya akan berjaya buat belon besar kata kancil. Saya nak awak buat macam tu. Awak kena buat research dulu. Buat sehingga keluar satu sukatan yang betul dan jelas serta tepat untuk menjadikan belon besar kata kancil guna buih sabun. Saya nak awak tulis. Dan semua benda tu sila letak dalam satu rakaman video. Termasuklah belon dari segi awak buat, bahan-bahan yang awak buat serta sukatan-sukatan dia. Dan cara awak buat tu saya nak tengok. Awak praktik main belon yang awak dah buat besar kata kancil tu, saya nak tengok awak main dengan kanak-kanak. Masukkan semua tu dalam video dan hantar link melalui YouTube kepada saya. Okey, hantar link melalui YouTube kepada saya. Itu satu tugasan. Okey? Tugasan tu 80 markah. Siapa buat tak jadi, anda tidak akan dapat 80 markah. Okey, itu tugasan. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh kan? Mudah je. Meneroka habitat kehidupan, aktiviti memasak, mencari sarang burung, tu semua aktiviti konsep 3E. Apa? Eksperimen, explore dan experience. Semua tu dapat pengalaman. Memasak. Kalau macam Syafiq dulu, Gen Syafiq Amir dulu, dia memasak betul. Dia buat cokodok pisang, dia buat air jus pisang, jus orange dia buat dalam kelas. Kanak-kanak tu koyok buah tu, masukkan dalam blender dan cikgu blender, lepas tu bagi dia rasa dan sebagainya. Itu di antara contoh aktiviti 3E. Tu nature walk tu. Ini memasak, buat cupcake, muffin cake tu. Saya dulu masa saya mengajar di Cendekiawan Educare Putrajaya, kita buat muffin cake dengan budak 4 tahun. Beli serbuk kek yang dah siap lah. Just masukkan dalam bekas, isi air, gaul. Lepas tu minta kanak-kanak datang bawa sudu masing-masing, ambil cebok, letak dalam bekas kuih tu, yang kertas tu. Letak dalam tu. Lepas tu kanak-kanak lain pula mari letak dalam tu, tabur dengan cekelak pelangi tu. Apa orang panggil ya? Saya tak ingat nama dia. Ada adik saya jual. Apa Allahu Rabbi. Apa ni cekelak yang pelangi-pelangi tu, yang orang tabur atas kek tu, yang butir-butir tu. Allah apa kan, tak ingat saya. Adik saya ada jual lah. Tak, saya tak ingat lah. Jadi tabur-tabur letak dalam oven, letak dalam talam, tabur-tabur letak dalam talam, letak dalam talam. Lepas tu cikgu tolong bakarkan. Balik nanti bagi dekat dia makan dan bawa balik kat rumah satu, letak dalam bekas paper bag. Menarik. Kanak-kanak boleh tunjuk cikgu, kanak-kanak tunjuk kat mak ayah dia, mak ni belajar ini, ayah ni belajar ini, buat kek. Nampak? Menarik. Ni buat buih sabun, tapi dia guna straw lah. Saya tak nak. Saya nak yang buat macam pantai tu. Awak pernah tengok kan orang main tepi pantai tu, belon tu jadi besar. Kaji. Saya nak benda tu. Okey, sila kaji. Ni apa ni? Lawatan ke zoo negara.
Seronok sebenarnya bawa budak-budak ni sebab dia banyak tahu. Kita rasa macam anak kita sendiri. Saya bawa itu budak-budak rasa macam anak aku je. Seronok. Kelebihan pembelajaran 3E. Beri peluang pada kanak-kanak memanipulasikan bahan, menggunakan bahan, pelbagaikan penggunaan bahan dan melibatkan penyiasatan yang mendalam tentang objek, bahan, fenomena, idea dan mutaksi makna bagi memperoleh pemahaman dan pengalaman. Kanak-kanak dapat membuat pemerhatian langsung, bereksperimen dan seterusnya memahami dunia persekitarannya. Kanak-kanak dapat menyiasat terus berkaitan perkara yang ingin diketahui dan memanipulasi bahan yang diterokai seperti batu, serangga, tumbuhan dan lain-lain. Kanak-kanak akan membentuk kaedah pembelajaran yang berkesan, memerhati dan meneroka persekitaran secara optimal. Kanak-kanak mempelajari apa, bagaimana, bila dan kenapa suatu objek atau bahan tersebut berguna ataupun berfungsi. Dia akan tahulah. Okay, contohnya buat memasak tadi, aktiviti memasak, buat muffin cake. Sebab apa kena letak serbuk penaik, sebab apa air tak boleh banyak, sebab apa air kena sikit, sebab apa gula tak boleh lebih. Jadi semua tu dia tahu fungsi-fungsi. Kalau tak serbuk penaik, kek akan jadi gebu, akan jadi naik besar. Contoh. Ada cikgu kelas 6 tahun dia buat donat. Itu. Lepas tu dia panggil lah saya makan donat. Saya dulu panggil cikgu Saiful.